alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua diyufur rahman terutama Allah yang dirasakan oleh Allah pada tengah hari Jumaat yang penuh dengan barakah ilahi. Muslimin wajib solat Jumaat. Muslimah, mari kita duduk sama-sama untuk mencari ridha-ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara yang macam ini Allah ridha dengan apa yang kita buat selama 24 jam. Allah ridha, Allah ampun dosa, Allah tetap menyayangi kita. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika solat, ketika kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Apa Allah jawab? Oh, hamba-Ku memuji Aku rupanya. Maknanya antara kita dengan Allah tak pernah terpisah. Dalam solat dia ada. Ketika kita duduk macam ni dia ada. Di mana sahaja dia berada dengan kita, insya-Allah. Maka adalah paling rugi. Kalau waktu tengah hari macam ni, jemaah muslimin pergi solat, kita lagu-lagu. Ya? Jadi mudah-mudahan barokah. Baiklah, untuk itu kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Teruskan ya, yang uzur dalam hati. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmim bihijaratin min sijil. وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف
مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul-Azim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, hantarlah ya Allah angkatan tentera ashab ababil ya Allah ke Gaza. Bantulah mereka ya Allah. Kami tidak mampu untuk berperang seperti mana mereka. Ini dah jihad kami ya Allah. Seramainya ahli Jumaat yang hadir pada hari ini, itulah tenteramu ya Allah. Kau hantarlah ya Allah dengan kasih sayangmu, dengan kekuasaanmu ya Allah. Tolong mereka, bantu mereka. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, jadi kita hari ini dah baca 10. Tadi kita baca 3 kan? Jadi maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni tadi tambah jadi 10 dalam hati. Boleh? Ni tadi dah baca 7, tambah lagi 3 je. Jadi sekarang kita ada 3, 6, 7. Yang di sebalik sana ada berapa? Ya, maknanya sekarang ni kami sedang kumpul sebanyak mana tentera ababil. Maksudnya surah ababil kita hantar ke sana. Maknanya tentera-tentera malaikat hantar ya Allah ke sana. Sebab dulu pernah satu masa dia tengok dia pelik, tiba-tiba ada kuda-kuda di depan dia kan. Itu maknanya tentera-tentera tu. Ya, jadi dalam sekarang ni ikut Herunisa tadi. Sekarang ni sedang pembebasan tawanan dia. Jadi tawanan ni orang Muslim berapa? Contohnya orang sana dia keluarkan yang dia minta, yang musuh tawanannya dia nak 150. Yang kita punya dibagi 50 je. Yang ni keluar 50, yang ni 150. Yang kita pegang ni 150. Ini mikul laporan si siapa tu yang isteri dia di sana dengan anak dia. Alah, lupa pula. Ya, maknanya keluarga dia semuanya dah. Rumahnya dibom. Isteri dia tak tahu. Dengan anak tirinya 4, anak dia seorang. Dia tak boleh balik ke sana. Kalau dia balik, kata isteri dia, kalau badan kau kosong, kau tak payah balik. Tu. Ikut laporan dia itu. Jadi tawanannya, kita Muslim bagi tawanan dia tu pulangkan 150. Dia bagi 50. Tengok kan, macam mana pun walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kiamat orang Yahudi dia akan ridha selagi kita tak ikut dia. Itulah dia. Ya, paling tidak bagaimana mereka nak melemahkan semua umat Islam. Senang aja. Makanan. Tu je. Buatkannya makanan, produk makanan, kita pun makan. Bila kita makan, mana jiwa kita? Islamnya tak kuat.
Yang benda-benda syubhat makan je sedap. Hidup ni kan nak makan. Macam tu dah. Okay? Jadi kita ni lah kena hati-hati. Jangan nak ikut sedap. Kena ikut syariat. Sebab itu kalau orang kafir biarlah dia, sebab dia diberikan kebebasan. Engkau nak buat apa, buatlah. Tapi kita ni diberi tanggungjawab taklif. Tanggungjawab agama. Maknanya kita terhalang. Buat tu tak boleh, buat ni tak boleh. Ada halangan-halangan. Kenapa? Kata nak masuk dalam tempat yang paling bahagia. Di dalam syurga. Jadi kalau orang kata, biarlah dia nak buat apa, buat, kata Allah. Tapi jaga. Itu. Okey. Alhamdulillah. Senaman tengah hari. Jadi hari ini kita meresmikan sempena dengan Ashabul Ababil. Yang kita tahu Ashabul Fil, angkatan bergajah. Yang ini Ashabu Ababil. Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, burung yang bawa batu-batu. Kena je siap. Jadi tentera ababil, sebenarnya tentera itu adalah para malaika. Jadi kita baca ni sebenarnya Asma'ul Husna ni dia ada hubungannya dengan tauhid yang kita baca tu. Kita bacakan sifat 20. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sifat Nabi. Yang ini termasuk dalam mengenal nama-nama Allah. Selain daripada itu, Asma'ul Husna di antara perkara yang wajib kita ambil tahu. Dengan sebab itu, apakah kepentingan Asma'ul Husna? Jika kita baca dengan, ya Allah, maknanya dengan hati yang terasa. Ibaratnya kalau minum kopi tu, sedap. Jadi insyaAllah dia jadi penawar. Apa saja dalam nama-nama Asma'ul Husna yang 99. Paling tidak kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Allah berikan sifat Rahman, Ya Rahim. Ya Allah mudahkanlah urusan. Maksudnya kita minta dekat Allah. Itu lagi. Ya. Baik. Hafal tak Asmaul Husna? Macam mana? Ya. Jadi paling tidak 10. 10 jadilah. Cuba kat situ ada ujungnya tu. Ya. Cuba tengok. Cuba kita mula supaya barokah. As'aluka ya man huwallahu allazi. Dekat sini kan. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل. Cukuplah sampai situ. Jadi alhamdulillah. Dalam Quran tu pun ada. Yang lain tu. Milih. Paling tidak ya, kalau kita baca sekali. Nak baca ke? Baca habiskan. Sampai? Al-Adil. Al-Latif. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
رقيب مجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد في حي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المتقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن الولي المتعالي البراء المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تسأل وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, sifat nama Allah. Huwallah disebutkan. Nas'aluka ya man huwallah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allah nama yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengeluarkan sekalian makhluk daripada tak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud. Apa makna wujud? Ada. Bagaimana keadaannya? Kekal, yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Ini yang dinamakan dalam sifat wajib wujud, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila disebut Allah itu adalah zat. Macam kita ni kan zat. Tapi zat kita ni tersusun daripada jirim. Maksudnya kosong. Mani. Kan? Lepas jadi mani, jadi darah. Lepas darah, daging. Lepas tu diletaknya tulang. Tulang-tulang disalut dengan daging. Lepas tu disalut dengan baju. Kulit. Sebagai satu jirim yang sempurna. Tapi diri, ini diri kita ni kan, zat Allah, diri Allah tak macam kita. Dia ialah laisa. Kami sendiri tak sama. Macam ni ke? Tak. Macam ni ke? Tak. Jadi maknanya Allah itu ada. Dan dia mengadakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kesimpulannya, Allah Khaliq. Yang dijadikan makhluk. Itu kita kena ingat. Khaliq Allah. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah. Kemudian diberikan kesempurnaan. Tempat tinggal. Dibekalkan makanan. Diberikan nikmat. Nak apa lagi? Sebab itu bila disebut ni, jangan lupa Allah selalu mengingatkan kepada kita dalam surah Ar-Rahman. Babi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang, engkau nak apa lagi?
muka dah punya cantik, kerja dah stabil, ada keluarga, ada isteri, ada suami, ada mak, ada ayah. Ya Allah. Nak apa lagi dah? Itu bahasanya, kalau bahasa kita. Semua dah dibagi dah. Tapi tak juga cukup. Allah kata nak apa lagi? Malu kita dengan Allah. Dengan kesempurnaan yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan sebab itu, sebutlah selalu Allah. Jangan sebut alamak. Juga alamak. Ya Allah. Ya, kena sebut ya Allah. Kan baik. Alamak, celaka kau. Kawan ni dikatakan celaka. Kan bahasa-bahasa dulu betul lah. Langsung tak ada adab. Ya Allah. Tak. Ya Allah, celaka kau. Dah lah sebut nama Allah, celaka kau. Lama kita tak jumpa, dah kata celaka pula. Ya Allah. Itu maknanya bahasa-bahasa yang memang tak sepatutnya kita sebut. Ustazah, nak tanya Ustazah. Okey, dia Asma. Dia disediakan duduk. Dia disediakan duduk. Itu maknanya apa? Kita syukur. Ada orang yang menyediakan, maka kita manfaatkan. Ibaratnya orang bagi makan je. Walaupun, aku rasa tak lalu lah. Makan je. Maknanya kita menggembirakan. Walaupun macam tengok tu. Macam tak lalu je. Makan je. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba sekali dimakan, sedap pula. Allah ubah. Ya, jemaah, percayalah jemaah. So, hati ridha. Sebenarnya aku tak suka benda ni, tapi ya Allah. Bila panggil ya Allah, sudah pula. Ambil lagi. Itu maknanya apa? Ya? Apa saja nikmat, sebab kita ingat Allah tadi, ambillah ridha. Dia sediakan kursi. Duduk je. Maknanya barokah, yang mengambil barokah, yang duduk barokah. Okey, jemaah semua. Sebab itu, ingatlah Allah. Ustazah. Ya. Ustazah nak tanya Ustazah. Selalu kan sekarang budak-budak muda cakap, oh my God. Boleh Ustazah? Oh my God. Kak Ustazah, oh my God, boleh ke? Oh iya ke? Boleh. Tapi takut tersebut gosh. Kan? My God. Cuma dia kan. Disebut yang takut tersebut yang gosh tu banyak sangat. Kan Gosh yang mana? Kalau God kan satu, kalau gosh tu banyak. Tak boleh lah kalau gosh tak boleh God. Ya God ada. Dia bahasanya adalah ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tak ada ya God, you God. No. Tak ada. No, like that. No. Siapa sebut God, walaupun maknanya Allah, dia kena sebut dalam bahasa Arab. Nama Allah bukan God. Lagi pula bukan good. Nanti jadi apa? Kambing God. Silakan jadi God. Ya God, ya God. Budak-budak muda selalu cakap, oh my God. Ya, Kena MC lagi. sebut Allah. Allah. Ya Allah. Tu pun juga kan? Do tu is Ya. do kan? Jadi sebut. Banyak itu jangan sebut. Kan kadang-kadang anak kecil kita, dia baca doa makan. Apa dia kata ya God, ya God. Cakap putih. Dia cakap dalam putih. Mula-mula dah sebut Allahumma barik lana bima. Dia tiba-tiba Dia translate saya kata tak ya sebut aku tu. Sebut ya Allah. Sebab duduk sekolah macam tu kan? Ya. Maknanya bila sebut God tu mesti lain. Allah lain. Ya Allah. Sebab bila God sama dengan mereka Tuhan. Walaupun mereka Tuhan tu adalah Allah. Tapi Tuhan dia melalui perantaraan. Yang kita terus direct. Solat. Allah. Tak ada Allah depan tu. Maknanya bukan berhala, bukan apa-apa. Allah. Maknanya semuanya Allah. Terperanjat. Ya Allah. Rupanya kau. Betul lah dia. Dia marah pula. Dia sebut ya Allah. Jadi maknanya bila Allah tu sebut khalis. Khalis ni tahu? Ikhlas. Khalis. Ya Allah. Maknanya ridhanya sampai. Ya. Kalau yang Kalish tu, siapa maksud Kalish? Nama orang. Kan nama orang tu Kalish.
Haris. Kalish. Ha. Itu saya. Haris tu maknanya pengawal. Kalish. 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 Kena Khalis. Kalish. Sama Kenapa maksudnya. Khalis tu maknanya ridha, ikhlas. Itu yang sebut kalish. KHO. Oh, ni KHO. sebenarnya KHA. Tak hilang. Bukan KHA jadi ha. Kalish apa dia? Ho. Khalif tak boleh masuk Ustazah. Wallahu a'lam. Ada nama kalish. Ikutlah yang dia nak tu apa. Tapi kadang salah je. Ya. Okay. Teringat senang-senang nama kalau ya, itulah dia. Maknanya sebut tu ya Allah khalis secara ridha. Bila sebut ya Allah, sebab tu bila kita doa tu kan, bila kita ya Allah terasa. Kalau boleh sampai, menita mata. Cuma tahap kita ni tak adalah sampai menangis, merintih. Mungkin tak ada makam kita. Sebab ulama yang masyhur, yang paling hebat pengarang kitab, dah memang taraf wali pun, dia mengakui macam mana, aku pun mungkin tak sampai ke tahap yang suruh. Dalam Al-Quran tu, bila dibacakan Al-Quran, sampai menitis air mata. Itu seorang tokoh ulama terkenal. Dia pun tak boleh mengakuinya. Apalagi kita. Jadi dengan sebab itu sebut Allah banyak-banyak. Ya Allah, 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 ya Rahmanu, ya Rahim. Daripada kita nyanyi, oh Fatimah. Ya, gadis yang ayu. Okey, baik. Kepentingan pengakuan wujudnya Allah. Kerana kata Allah itulah ramai manusia yang sesat, ramai pula yang mendapat petunjuk. Golongan yang binasa ialah kerana mempertikaikan kewujudan Allah atau malah menafikannya sama sekali. Adapun golongan yang selamat adalah kerana mereka tidak menafikannya sama ada secara akli, dalil akal, atau maupun dalil nakli, dalil Al-Quran. Jadi dengan sebab tentang Allah, ramai orang pertikai. Maknanya dia tak percaya adanya Allah. Dunia ni macam mana? Dia jadi sendiri. Alangkah hebatnya dunia ni nanti akan, dunia ni takkan binasa. Cantik dunia ni takkan binasa. Lah, satu masa ni kan Allah dah akan tentukan tahun berapa yang dikatakan. Tahun depan cukup Kita 100 tahun akan kekeringan air. Tahun depan kalau nak ikutkan kerajaan Uthmania 100 tahun. So tu tanda-tanda kecil kiamat dan kemenangan Gaza adalah tanda-tanda. Ya, mudah-mudahan. Ujian tetap ada. Sebab itu kita tak pernah diuji dengan kemarau yang panjang. Baru tak ada air 1 hari. Marah siapa? Syabas ni. Buat apa? Kata pukul 9 tak buka pun. Dia tak tahu anak aku nak pergi sekolah. Ya Allah. Bayangkanlah Syabas tu bekerja keras. Kan? Sebab itu belajar jadi orang yang lebih bersyukur. Ya Allah mudahkan ya Allah supaya cepat. Nanti diujinya betul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun macam mana? Kalau dah tak ada air, makanan pun memang tak ada. Mana nak ada semua tumbuh-tumbuhan? Okey, pakat masing-masing setahun simpan makanan untuk setahun. Jawapannya haram. Haram. Ya. Sebab makanan tak boleh ni kan. tu yang lain di sana tu. Yang lain di sana tu Mengambil hak orang lain. dia perlu tak makanan? Perlu. Dan kita simpan semua. Peduli apa? Nanti kan Allah uji. Makanan kita banyak. Kita stok kita ada sampai setahun. Orang sana tak ada. Tiba-tiba yang kita stok tu busuk ke? Duit habis. Yalah. Macam hari tu lah kan. Dia kata tak ada. Dah masing-masing penuh. Habis. Masa muda. Pandemik.
telur tu kan masing-masing pergi beli banyak lebih pada macam mana? Panic shopping sampai setahun. Panic shopping. Kalau dulu beli contohnya beli telur kan habis. Maknanya, nanti kemarau setahun. Jadi semua beli air simpan dalam stok. Tiba-tiba pecah ke satu. Sebab maknanya biar bersama. InsyaAllah. Nak mandi macam mana pandai-pandailah 2 hari sekali mandi. Habis nak istinja macam mana ketika itulah tuntutan guna batu. Ketika itulah kita pandai guna kain-kain tu perca-perca buat. Tisu pun tak ada, nak macam mana? Jadi jangan kita kata, alah kita takkan guna istinja dengan batu, dengan daun. Sampai masanya Kena. Tapi antara batu dengan kain, batu lebih afdal kan? batu boleh. Habislah semua batu kena pintar. Okey jemaah semua. Jawapannya cari Allah. Jangan jadi mereka yang tak percaya dengan Allah. Mereka yang percaya dengan Allah pula dia cari Tuhan lain. Dia tahu ada Tuhan. Tapi sebelum sampai kepada Allah, bahasanya dia Tuhan. Dia akan sampai kepada ni dulu ni yang akan sampaikan. Dia punya step dia. Buddha dia. Kristian dia. Okey, jemaah semua. Na'udzubillah. Okey. Untuk kepentingan pengakuan wujudnya Allah, inilah segala sesuatu sama ada di langit, di bumi, diciptakan dan segala sesuatu yang diciptakan itu kelak akan apa? Binasa. Yang wujud hanya Allah sahaja yang kekal, tidak binasa dan tidak sanggup akal untuk menjangkaunya. Kerana luasnya arti dan makna Allah itu. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang dirinya, bukan makhluk yang diciptakannya, yang akan mengalami kebinasaan dan tertakluk di bawah kehendaknya. Dalam Tauhid hari itu kan, ada 10 kan yang tak binasa. Yang ada sebelum ada. Apa dia yang tak binasa? Dalam Tauhid hari itu, siapa ingat? Syurga, neraka. Itu kalau surga tu kan yang Allah jadikan. Kalau surga binasa, habis kita nak duduk mana? 10 benda yang tidak binasa. Ada 10. 10 perkara dalam tajuk apa dia? Ada tak? Ni apa? 10 yang tidak akan Mahfuz, Arash, yakni mana? Mata saya tak sampai. Itu dia. Yang tak akan binasa, syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, qalam, pen. Pen tu pina. Pina tu perkataan mana tu? Qalam. Qalam tu maknanya Kapan? kalam. Tinta. Perkataan. Maknanya tak, yang itu tetap kekal. Habis nak bercakap macam mana? Okey, kalam. Kursi. Kursi ni ke yang kita duduk? Muka surat 9. Kursi maknanya kuasa Allah. Ya, bukan kursi tu. Kan? Aras pun. Baik. Roh. Ajabul Nizam. Tulang kecil yang di belakang ni. Seperti biji sawi. Di punggung manusia. Jasad para anbiya. Syuhada. Itu semua kekal. Yang lain semuanya binasa. Sebab itu kita ni jangan nak apa. Kalau kita sakit, selalunya doktor akan ambil sum-sum tu kan. Sum-sum itulah yang zarrah. Tulang sum-sum. Sum-sum tu dengan tu ada zarrah, ada biji. Maknanya benih. Jadi bila sum-sum tu dikacau, apabila badan kita ni semua, kononnya doktor nak tengok apa sakit itu. Wallahu
Maksudnya tak boleh kacau lah. Memang tak boleh dusik. Sebenarnya. Sebab dia benihnya dekat situ. Dan benih ini tetap kekal. Kalau benih ini juga binasa, maknanya kita tak boleh hidup semula. Sebab itu daging kita ni, zat jirim kita ni semuanya balik kepada tanah. Jadi macam mana dia boleh hidup? Yang zarah tadi tu lah. Kalau dia tak bagi ambil sumsum, kalau tak bagi ambil sumsum tu, dia buat keluar fatwa kata tak nak berubat pula. Tak berusaha. Ada cara usul lain. Terpulang kepada individu. Okay. Yang penting keyakinan. Kalau yakin dengan itu, buatlah. Kalau tak yakin, kita cari yang lain. Cari Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah. Ustazah, nak tanya yang pasal para syuhada punya jasad kan? Kan macam dekat Palestin kan yang dah kena bom semua tu kan? So, kira mereka tu apa tu syahid lah kan, mati syuhada lah kan? So diorang punya badan tu kan yang ada kecai-kecai, nanti kalau masa dibangkitkan tu diorang dalam keadaan macam mana? Tu semuanya maknanya jadi tanah. Itu yang biji sawi itu. Yang biji zarah tu, Allah hidupkan balik semula. Kalau dia jadi balik cantik balik lah, susah. Ya. Ibaratnya syuhada. Kalau syuhada tu kan ibaratnya kan yang dikafankan, dia tetap jasadnya macam tu. Tapi kalau tengok kalau dia berkecai-kecai, takkanlah tidak berkecai-kecai kan wujudkan jadi. Kan? Mana zarah tu yang Allah tanda syuhada, Masya Allah. Mandikan tak pernah. sebab kat saya batang dengan saya pasti Kalau urat kot. kan Tak tahu. tapi saya memang pasti dari mana saksi Biji yang jadi saksi. Tak adalah nanti kan bila dia hadapkan di depan tulang-tulang getah, maknanya dia jadi macam wujud. Ya Allah, keadaannya suci, bersih, lain daripada yang lain. Sebab itu kan orang di sana dia dah biasa dah. Mati tu memang. Sebab itu kan anak-anak mereka semuanya ditulis kat sini. Tulis nama kan. Tujuannya kalau berpisah ada nama. tidak apa Nama anak-anak tu dia tulis kat sini. Dekat kulit ni ditulis Masirah. Mim Siha. apa Tulis dengan pen. Tujuannya kita akan kenal siapa budak ni, siapa budak ni. Kalau tak ada nama, kalau kita kan plastik tu kan. Itu yang maknanya ya Allah. Itu yang bercerita memang diorang tak keluarga kan. Bila keluarga mati, memang itulah nekat dia. Hidupnya memang jawapannya mati. Okay. Alhamdulillah. Ya, jadi memang bila-bila je. Jadi mereka yang tidak terkorban walaupun hidup, dia rasa macam. Yang tidak terkorban, maknanya dia akan meneruskan generasi. Maksudnya beranak pinak. Jadi generasi yang akan memperjuangkan hak mereka. Sebab itu budak-budak dibunuh supaya budak ni tak jadi benih. Kan? Lelaki dibunuh muda-muda kerana dia menurunkan zuriat. Yang tua ni tak payah biar dia hidup. Berapa lama dia hidup. Dia tak ada keturunan. Dia lagi bijak. Itulah dia. Sejak zaman dulu sampai kiamat. Ya, insyaAllah. Berkat kita tolong baca Al-Fil. Al-Fil itu maknanya akan sampai. Jangan kecil. Ya, baik. Itu maknanya Allah, 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 Allah. Baik. Oleh itu sifat Allah maha luas, tidak dapat disamakan dengan sifat manusia yang terhad dan sempit. Okay. Sifat manusia yang pertama ialah beriman kepada wujudnya Allah. Imam Ghazali menyebutkan bahawa memastikan kewujudan Allah di dalam diri kita ialah
kebinasaan kita dan ketiadaan. Kebinasaan kita dan ketiadaan kita yang asalnya tiada dan akhirnya juga tiada. Asalnya tak ada. Tiup ada. Lepas ada, tak ada. Dunia. Lepas tu ada. Dekat mana? Di akhirat. Asalnya tak ada. Ada. Kat dunia. Lepas tu tak ada. Lepas tak ada, dunia lain. Akhirat. Maknanya kita pastikan dulu. Binasa. Asalnya sejahtera. Sempurna. Kau semua akan binasa. Mana boleh mati? Kalau mati, macam kucing itulah katanya Allah. Ada manusia, perempuan. Dia kata, jomlah ngaji. Adalah kamu tu kesian dengan makcik ni. Orang Kelang ni je. Itulah cik, kita ngaji. Aku ajar datang sini. Malah berapa nak ngaji-ngaji? Nanti mati macam mana? Mati tu macam kucing. Mati, dah mati. Kucing tak dibangkitkan dalam hari perbicaraan. Ya. Dia kata mati. Dah mati. Dia anggap tak ada hidup. Lepas tu anak-anak macam tu kan. Dia kata. Orang yang lelaki bawa perempuan lain. Yang perempuan ni orang lain bawa. Kau, anak-anak kau. Tu macam mana? Biarlah dia cari makan. Biarlah dia dah besar. Dia dah besar, dia pandai cari makan. Yang lelaki cari makan, perempuan pun cari makan. Malam mesti. Dah tu bohong lah. Jadi yang seorang nak menyelamatkan ni, nak macam mana? Dia kata, biarlah dia dah besar. Dia pandai cari makan sendiri. Kita tak sanggup nak pergi makan dia. Samalah dengan seorang ayah, dia berzina dengan anaknya. Maknya kata apa? Tak apalah. Ayah dia yang cari makan. Ibu apa tu? Ibu yang tak kenal Allah. Ada berlaku. Ya, betul. Ibu mak, ada suami, ada anak, anaknya bapaknya makan. Jadi orang tu mak dia. Macam manakah? Tak apa. Ayah je yang bagi makan. Aku pun ayah yang bagi makan. Biar je lah. Maknanya ibu yang tidak beriman, tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dibunuhnya suaminya tu. Ya. Sama dengan ni seorang ibu yang bijak. Kerana dia ingat Allah. Anaknya tu memang cantik. Tengok je memang tertawan. Bapaknya minat dengan anaknya tu. Ya. Bila dia baring, konon-kononnya tak betulkan. Jadi maknya perasaan. Bila maknya perasaan, dia tak marah suaminya. Dia cara menyelesai, cepat-cepat dikahwinkan. Lepas kahwin, jangan duduk sini. Duduk rumah lain. Itu cara menyelesaikan masalah. Jadi antara suami tak gaduh. Anak pun dia tak tahu apa tindakan mak dia. Tapi kita sebagai isteri tahu hati. Itu maknanya berlaku di Sabak Bernam. Tahu hati tu macam mana nak layan suami tu pula susah. Bukan nun sana. Mana di tempat kita ni. Ya Allah. Nak layan suami kita, bukan suami saya. Suami tu nak layan murid dengan nak layan suami. Ya. Yang macam mana Zahra? Jawapannya Allah. Kalau iman tu ada. Sebab itu kalau kita ada suami kita tu lah yang paling cantik. Dia kata si Izuman ni cantik ni. Tak. Suamiku yang paling cantik. Kenapa? Sebab itu Allah pilih. Alhamdulillah. Dia kata, suami kau ni cantik ni, baik ni. Kata kawan kan, dalam hati baik, katanya di depan kau baik. Di depan kau yelah. Di depan kau semua tak mati, dia kata. Di depan aku, dia kata. Tapi dia tak cakap. Kan? Okey, tapi maksudnya kalau kita ingat Allah, insyaAllah tak benar. Tambahlah juga sebagai seorang guru agama. Guru agama pun tak boleh percaya juga. Kalau imannya
Jangan kata, alah dia tu ustaz. Takkan ustaz tu nak belajar. Alah dia tu ustazah. Takkanlah dia nak. Dia tu dah pergi haji 10 kali. 100 kali pun. Kalau imannya tak kuat. Kalau Allah tak dijadikan sebagai tempat. Ya, habis. Yalah, seorang guru. Itu berlaku dekat mana? Dekat Kelang ke mana? Dia tiap malam datang ke rumah ibu tunggal. Ibu tunggal tu ada anak kecil-kecil. Ustaz tu datang naik motor. Satu masa hujan lebat. Okey, hujan lebat. Apa nak buat? Baliklah. Baliklah, basah je pun hujan. Jadi, tuan rumah cakap apa? Masuk dulu. Ustaz, tak payahlah balik. Hujan, gelap. Tak apalah Ustaz, kita bukan berdua. Kita bukan berdua tu, anak-anak saya kan ada ramai. Anak-anaknya cungguk macam kita ni ke? Tak, kan? Dah hujan lebat, anaknya tidur. Maka setan pun datang. Maka berlakulah zina. Kenapa? Jawapannya walaupun dia mengajar Quran. Sebab itu dia iman semua adalah sama. Okay? Jadi jawapannya kembali kepada Allah. Bila ingat Allah, ya Allah. Takutnya dengan azab, ya Allah. Kalau ada satu cerita tu, dia tak pernah buat dosa. Tiba-tiba satu kejadian tu tadi tu lah. Zaman Nabi. Tapi macam mana apa macam cerita Muhammad tu? Dia sempat bertaubat tak? Saya baca tak habis sebab macam mana saya tak tangkap. Dia macam ni. Kalau dia sempat bertaubat, Allah ampun. Sebab Allah tu masa zaman Nabi dia sempat taubat tak? Ada yang bertaubat. Ada, sempat kan. Dia tak pernah ni tapi tiba-tiba dia terzina tu. Bila sebab itu hukuman hudud. Ya, maknanya disebat, dirotan. Itu dia hukuman. Maknanya dia taubat, dia menyesal. Sebab itu Allah kata, istaghfiru. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah jika engkau buat salah. Tujuannya. Wuduk tu salah. Kita taubat saja, tak buat wuduk. Dia bertaubat saja. Kata dia bertaubat saja dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Sebab dia pergi kerja kan. Dia bertaubat saja. Tapi kita ni undang-undang tak mengamalkan wuduk. Di sana dia balas kan? Kalau wuduk tu di sini. Bila bertaubat, menyesal tu mana kena berubah. Kena bersihkan diri. Kalau dulu solat-solat macam kalau sempat solat, kalau tak sempat, tak payahlah. Okay? Bila dah begitu macam, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah ampunkan aku. Kalau lepas tu it's okay. Tapi kalau yang besoknya sama juga. Lama-lama kau minta ampun tapi kau taubat lagi. Tadi macam main-main aja. Allah tak gitu. Tanda-tanda ibadat kita diterima, kita terhindar daripada melakukan zina dan maksiat hati. Kan? Konsep. Itu tanda-tanda solat ibadat kita diterima. Sebab itu solat yang sempurna membersihkan hati. Maknanya benda-benda yang macam tu macam tak terlintas. Dia macam tu. Kalau tengok semua orang macam cantik. Tak adanya. Yang aku ingat yang itulah juga. Yang hitam ke, yang pendek ke, yang itulah juga. Itu yang jadinya, kalau tengok orang lain cantik, maka dia sanggup cari yang itu. Walau macam mana pun aku nak dia juga. Maka kita akan jadi aku tak nak engkau. Banyaklah hilang. Jadi maksiat. Wallahu a'lam. Okay. Itu dia. Kita baca ringkas saja ni. Sifat yang pertama Allah. Kemudian kita tengok apa kata Hasan Basri bawah. Hasan Basri menjawab, jika engkau bertanya aku tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, surga neraka, serta hari kebangkitan dan pembalasan, maka aku memang beriman kepada semua itu. Kalau kita lah ditanya, berapa rukun iman? Kita akan jawab, 6. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kenapa beriman kepada Allah? Kenapa takut dengan Allah? Sebab nanti ada hari kiamat. Kalau tak ada hari kiamat, relax.
Tak ada hari kiamat. Tak ada pembalasan. Itu yang dikatakan kalau mati macam kucing. Mati, dah habis. Ya. Jadi, adapun jika engkau menyoalkan mengenai maksud firman Allah dalam ayat 2 surah Anfal yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang beriman itu merupakan mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan kepada Allah mereka bertawakal. Maka aku tak tahu sama ada aku ni termasuk dalam golongan ini atau tidak. Contoh tadi yang saya sebut itulah. Kalau orang tanya, dia kata, engkau ni beriman dengan Allah. Sampai ke kau ni menangis bila dengar ayat. Kalau engkau tanya tentang itu aku tak tahu. Antara aku dengan Allah. Tapi yang aku tahu, aku beriman dengan 6 perkara. Betul tak? Sebab itu maknanya amalan hati masing-masing. Okey, boleh? Kalau orang tanya, macam mana tentang solat engkau? Sah ke tak sah? Kalau engkau tanya tentang tu, aku tak boleh jawab. Tapi kalau engkau tanya tentang solat beratus hari semalam, boleh jawab? 5. Berapa rakaat? 17. Apa bacaan yang tak boleh ditinggal? Fatihah. Lagi solawat. Lagi tahiyat. Lagi salam. Kalau kau tanya itu, aku boleh jawab. Kalau kau tanya, baca kunut boleh ke tak? Kau nak baca, bacalah. Tak nak baca, tak payah. Tapi kau kena sujud sahwi. Macam kalau yang itu boleh jawab. Tapi kalau kau tanya tentang solat engkau tadi tu sah ke tak sah? Usyuk ke tak usyuk? Kalau yang itu aku tak boleh jawab. Itu antara hatiku. Antara Allah malaikat yang menilai. Jangan jawab. Macam mana solat tadi sah? Aku rasa macam tak sah. Itu maknanya kalau dah hukum sempurna yang 13 tu. Itu antara kita dengan Allah. Boleh? Dengan Allah kan? Ya. Kita selalu, pada Tuhan bagi kat aku macam ni. Kenapalah? Kita merungut. Jangan merungut. Merungut tu mana tak rida tahu. Kenapalah Allah bagi aku macam ni? Maknanya kita salahkan Allah. Sepatutnya ya Allah mudahkan urusan. Itu yang kadang saya paling jaga. Kita jaga benda tu. Kalau macamnya pergi sini, kita akan, ya Allah penatnya, kalau boleh rehatlah. Begitu Linda, hari ni cuti lah. Jadi maknanya doanya, ya Allah mudahkanlah urusan, ya Allah mudahkanlah urusan, ya Allah. Maknanya Allah bagi lorong, insya-Allah. Boleh. Cuba kita belajar diri kita. Ya Allah, kenapa lah macam ni? Pening aku. Jadi, Ya, betul. Kan? Itu. Ya Allah, jadi apa? Ya Allah, tolong ya Allah. Rawat ya Allah, semua kat ya Allah. Dia macam tu. Baik, akhirnya pengakuan wujudnya Allah adalah berupa pengakuan yang menyeluruh dari seluruh unsur tubuh badan, rohani dan jasmani, fizikal, roh, semuanya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, berhenti sampai sini. Ar-Rahman. Ini nanti kalau ni Ar-Rahman, dia punya kaitan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang itu dah ditafsir ke belum? Surah Ar-Rahman. Belum. Jadi nanti bulan 4 kaitkan surah Ar-Rahman ni dengan Asmaul Husna ni yang kedua dengan kita baca tadabbur surah Ar-Rahman. Ya. Kemudian kena ingat tu perkataan Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban sampai 32 ke 33 sebut. Ya. Cuba simak. Ya, insya-Allah. Baiklah, kita berhenti sampai sini insya-Allah. Nanti yang akan datang lepas akidah minggu yang akhir kita join sekalian. Ya.
syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana. Maksudka ya Allah yang telah mengajar kami apa yang kami tidak tahu. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dalam diriku ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi saya minta yang di sebalik tirai sana, boleh tak baca tambah surah Al-Fil, tambah 10 sampai malam karam. Maknanya daripada sekarang ni petang ni baca dua. Jadi tiap-tiap orang dah ada 20. Kita ni semua boleh tambah 10. Boleh? 10 tambah lagi. Sampai malam karam. Pukul 10 nanti malam saya hantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca dalam hati. Bukan mesti dalam solat. Dalam kita ni ada berapa? Tadi 8. 8. Boleh ya? 5 orang ni baca 20 kali. Kalau tadi dah baca 10, 20 kali. Niat, ya Allah, hantarlah tentera ababil ke Gaza, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, ketika niat baca. Boleh ya? Jadi, tadi 8 kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. 15 ya? 15 kali 20? 2 kali 10? 200. 5 kali 300 ya? 15 kali 20, 300. 300. Tadi dah ada 200 di surah Al-Zinfat. 300. Hak baca ikut Ustazah 20 kalau hak lebih lah. Kalau hak baca lebih lah. Kalau baca lebih, baca je. Ya. Baik. Allah berkati. Barakah. InsyaAllah. Selamat. Kalau siapa baca lebih, WhatsApp dekat saya. Kalau beli tu tak. Tak kira. Nak kira? Kalau tak kira. Kadang kan dia kira tu saya rasa macam kira pula. Macam tu. Sebab dia tak kira pun tak apa. Maknanya antara kita dengan Allah saja. Ni sebab Nisa dalam grup dia tu, dia ikut tarikat. Jadi tuan guru dia arah. Jadi nak hantar. Jadi nak tahu berapa juta. Tapi sebenarnya kita ni baca je. Jadi atas nama jamaah, saya kata, okey. Cakap dengan Nisa lah. Sebab kita punya tu. Sebenarnya tak payah. Allah. Nak kira hak jari Ustazah baik ajak hari tu pun boleh tak? Kan hak Ustazah ajak. Okey, cuba lagi. Macam mana tu? Sakit tu ya? Sakit tu. Dia sakit kan? Dia sakit sebab benda tu di situ kan. Kan kita punya tip tu, benda tu di situ. Dia tak keluar. Tak keluar darah tu kan. Tempat tu dinding yang nak gugur tu, dia kan macam tu kan. Dia kan ni rahim kita ni. Yang kita duduk kan, dia macam V kan. Kan sambung. Macam ni, macam ni. Kan? Jadi dia renyut kan? Renyut. Pasal lah, tu rahim kita. So benda tu duduk di sini. Nak keluar hormon tu kat sini, hormon tu nak menempel di dinding-dinding tu. Dinding tu nak gugur pula. So circulation tu tersangkut. Pada saat hak dinding jatuh ni pilih kita. Hak ni dia nak keluar hak baru. Hak baru ni nak menempel di dinding, nak cover balik. Tak ada. Hormon-hormon tu. Kalau rahim tu macam mana? Bentuk V ni. Kenapa?
Okey, sekarang ni, katalah ni lubang faraj. Lubang faraj ni kat bawah ni, dekat jam. Rahim ni dia macam nak terkeluar. Tombong. Ha? Tu tombong, sakit tombong. Punggung ke? Tombong. Tombong. Tu rahim nak keluar tu tombong. Prolapse. Tu tombong lain. Tombong tu dia nak keluar semua. Kat dia ni. Bukan. Yang saya tanya ni yang tombok. Yang rahim tombong. pula. Ni rahim tu kan? Jadi maknanya, sekarang ni ada satu alat tu. Di bawah benda tu, dia letak macam cincin. Betul. Dia tahan. Dia dengar. Itu kalau dibuang macam mana? Buang tak ada apa. Rahimnya tu. Macam kita ada kanser rahim, kanser apa kan? Fibroid yang terlalu besar tu, mengelakkan dia tumbuh sebab lain hormon segar itu kan. Dibuanglah itu. Cincin kita semua ada. Walaupun dah buang rahim, injak tu still ada. Sebab injak tu adalah otak. Ini memang ada cincin. Maknanya doktor letak cincin. Letak cincin. Jadi bila nak dinaikkan rahim tu, mak bidan pun tak berani. Sebab bawahnya dia ada cincin. Getah. Jadi cincin ni bila dia menahan jangan dia keluar. Tapi bila begitu, bila dia nak kencing, susah. Kencing kena macam ni, kena macam ni. Ada benda tu. Ada benda tu. Ni adik ipar saya. Lah, macam mana ni? Dia sebab dia tak jaga dulu. Itulah dia badan dia. Kena buat kita tu pun dia duduk saja-saja dia kena buat. Buat macam mana? Kita semua ni, yang muda ni kan, masa kita kencing, jangan terus macam tu. Jadi? Kencing, kemut. Kencing, iyalah. kita punya kemutan tu kuat, kita mampu menahan titisan air kencing. Kita lepas balik. Kencing, lepas balik. Kalau kita tahan, nanti jadi tak mau keluar. Maksudnya kalau nak kencing keluar. Dia keluar dia. Tahan nak keluar. Kalau kita tahan, lepas tu dia tak mau keluar. Kenapa kau tak mau keluar? Kita kena tahan tu. Jadi kena lebih cek. Gitu. Kita kena bertahan, lepas tu duduk dalam pinggung. Berbuang najis dalam sunnah tu kan. Duduk pinggung kan. Ada orang tu lompat-lompat pun keluar. Ketawa pun keluar. Ada yang jadi macam tu. Saya memang satu pun keluar. Kalau naik tangga pun. Naik tangga kan ada. Ya. Naik tangga pun ada keluar. Terima kasih Ustazah. Barakah. Jumpa lagi. Jangan lupa baca surah Al-Fil. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat rumah tu ada.